Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama pada malam yang penuh keberkatan ini kita menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kefardan solat, fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya hadir ke dalam taman-taman syurga, lain tidak bukan majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sekian lama kita tidak bersua, lama start PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, bulan 3 sampai sekarang rasalah 5-6 bulan dah kita tak jumpa. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur saya, Allah panjangkan umur tuan-tuan, puan-puan. Pada malam ni kita dapat berjumpa lagi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas diberikan panjang umur pada kita. Berapa ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang telah meninggalkan kita, kembali bertemu dengan penciptanya. Jadi kita akan menyusul bertemu dengan pencipta kita. Mau tidak mau, tiada pilihan. Pengakhiran hayat kita pastilah kematian itu. Jadi seperti biasalah, pada malam ni kita menyambung pengajian bulanan kita, yang ini berpandukan kitab Al-Kabair, yang ini masih membicarakan topik berkenaan dengan dosa-dosa besar. Jadi pada bulan sebelum ini kita dah berhenti dosa besar yang ke-25. Betul, 25? Ada yang tanda? Tak ada? Hangguk ya. 25, dalam nota saya 25. Saya tulis Jadi kita masuklah malam ni dosa besar yang ke-26. Daripada 76 dosa-dosa besar. Jadi kita dah masuk suku lah. Daripada subtopik 76 dah masuk 26. Maknanya lepas ni kita akan masuk ke 30 lah. 30 lagi, tinggal lagi 30 lebih lagi sebelum kitab ni kita habis. Habis lepas ni dah faham lah bab dosa besar, jangan buat dah lah. Tu saja. Mengaji kitab ni kita tahu ini dosa besar, maka jangan buat. Tu sajalah. Insya-Allah tanya, tahu dah dosa besar? Tak tahu. Habis tu mengaji pun tak tahu lagi. Teruk lah tu. Tu siapa yang mengaji bab kitab ni jangan bagi alasan esok Allah tanya sebab dah tahu dah, Kalau tak tahu pun carilah ilmu, sebab ilmu tu besar di dunia ni, tuan-tuan. Jadi kita masuk dosa besar yang ke-26. Yang ni hakim yang jahat. Hakim yang jahat. Ada tak hakim yang jahat ni? Ada. Kalau tidak taklah ditulis kan. Semua manusia ada baik, ada jahat. Ada sifat mahmudah, ada sifat mazmumah. Ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk. Kan, baik lawannya buruk, buruk lawannya baik. Kan? Contoh, ada di kalangan manusia tu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Ini berbalik kepada qalbun, hati dia. Berbolak-balik. Hati kita ni dia tak konsisten. Susah nak konsisten. Sebut kadang-kadang okey, tapi hati KO. Betul tak? Sebut semangat sini gini. Hati ada tak? Ada. Jadi jangan kata apa-apa lah, memang macam itulah manusia, dia berbolak-balik. Jadi yang sebut hakim yang jahat ni, semua manusia menginginkan keadilan. Bila sebut hakim ni, keadilan lah. Kita nak keadilan. Jika ada permasalahan, maka manusia memerlukan keputusan dengan kebenaran dan keadilan. Dalam buku tak ada, ni tambahannya. Buat dalam buku pun ada berapa muka surat je ni? Ada dalam 3 muka surat ya. Jadi saya buat nota tambahan lah. Yang dimasukkan dengan hakim yang jahat ni apa? Yang dimasukkan dengan hakim yang jahat atau buruk adalah hakim yang tidak berhukum dengan keadilan dan tidak berhukum dengan syariat Allah. Dia hukum orang ikut hawa nafsu. Dia tak ikut syariat, dia tak ikut law, dia tak ikut keadilan. Tetapi ia malah berbuat zalim dan jahat kepada manusia dan hukumannya tidak adil. Ini hakim yang jahat, yang mana
menghukum orang atas dasar kadang-kadang orang bagi rasuah. Betul tak? Betul ni tak boleh hangguk saya bang. Betul tak? Kadang-kadang suap lebih sikit, dia bagi orang yang tak bersalah tu bersalah. Sebab orang yang salah tu suap lebih sikit. Kan? Itu sebab tu yang kata hakim yang jahat ataupun hakim yang buruk ni apa? Yakni dia menghukum orang tidak menggunakan keadilan dan tidak menggunakan syariat yang betul. Tetapi ia adalah berbuat zalim dan jahat kepada manusia dan dia tidak adil. Itulah kena faham. Maknanya hakim jahat ni dia tidak adil dan dia mengenakan hukum ikut kepala otak dia sendiri. Macam kita lah. Allah tetap hukum dah. Lawan juga. Allah kata semayang wajib, mayang lambat sikit, mayang juga. Betul tak? Tuan-tuan ni betul tak betul? Dah, faham ni? Allah kata semayang wajib. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Allah kata semayang wajib. Semayang tak? Mayang. Tapi lambat sikit. Lawan ke tak? Tuan-tuan ni belah mana ni? Dan ada hadis Nabi kata kan, semayang awal waktu tu lebih aula, afdal. Mana afdal ni apa? Apa afdal tu? Lebih baik. Maknanya mayang awal tu baik, mayang lambat tu buruk. Betul tak? Kau tuan-tuan duk mayang lambat ni. Itu nak abang. Sama juga. Contoh Allah bagi hukum arak tu haram. Nak minum juga arak. Dia langgar juga. Zina tu haram, langgar juga. Kan? Sesungguhnya hukum Allah tu adil dan sama. Tengok hukum Allah contoh kan. Ni hukum manusia. Kita ambil hukum Allah. Hukum Allah semua adil buat zina. Wala taqrabu zina. Jangan kamu hampir zina. Sesungguhnya zina ni membawa kerosakan kan? Memang betul. Allah sebut dalam Quran, zina rosak. Buat juga. Bila buat, pregnant. Bila pregnant, lempar tingkat 12. Salah siapa? Salah siapa? Salah diri sendiri. Sebab Allah dah tetap hukum. Contoh hukum manusia pula, traffic light tu. Ni tuan-tuan banyak traffic light kan? Warna merah apa? Tuan-tuan ni naik kuda ke? Warna merah apa? Berhenti. Warna orange tu, kuning, buat apa? Bersedia untuk berhenti. Hijau, jalan. Tapi kat orang kita punya orang, manusia lah, beruang tak naik kereta. Orang lah naik kereta. Warna kuning dia buat apa? Lagi laju. Lepas tu dia tutuh orang. Dia salah orang yang dia tutuh tu. Tahu dia tutuh. Orang Penang kita tutuh. Orang KL kata hentam. Dia keluar haram. Hang ni. Dia salah orang yang tu. Sedangkan lampu dia hijau. Kita kuning. Nampak tak? Kalau lah hukum Allah pun dia tak ikut. Hukum manusia ikut. Dia lek tak ikut juga tuan-tuan. Itu. Sebab tu. Yang kata orang yang mana memegang keadilan ini disebut sebagai hakim. Itu. Hakim yang mana menentukan keadilan. Sebab tu setiap manusia akan dipersoal di hari akhirat. Nanti adakah sama ada masa hidup di dunia ini dia melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang manusia telah melakukan kezaliman dan tidak adil dalam memutuskan sesuatu perkara kepada manusia yang lain, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah. Kalau dia putuskan satu hukuman yang tidak patut pada orang tu, orang tu tak kena patut hukum gantung sampai mati. Tiba-tiba dia jatuhkan hukuman, hukum gantung sampai mati. Dia jawab tu. Sebab tu ada seorang kata hakim ni sebelah syurga, sebelah hell. Heaven, hell. Tapi kalau tak ada orang jadi hakim, siapa jadi hakim? Kena jugalah jadi. Kena juga jadi. Sebab kalau tak ada hakim, siapa yang menegakkan keadilan? Tapi itulah yang dikatakan hakim ini kalau dia tersilap langkah, seperti mana yang Imam Zahabi sebut, yang hakim jahat ni pastinya akan dipersoalkan, pastinya akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham. Manusia jangan berbangga dengan kezaliman yang dia lakukan, kerana setiap kezaliman akan ada azab yang akan menantinya. Tu tuan-tuan nak faham. Ni tambahan lah, nota tambahan dalam buku tak ada tambahan. Yang nak abang ni, apa kita buat ni akan mendapat balasan, sama ada baik atau buruk. Contoh hukum orang. Contoh hakim, hakim mahkamah syariah ke, tak kira lah, hakim belaka lah. Hakim mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan, mahkamah apa rendah, mahkamah macam-macam lah. Mahkamah ada berapa kat Malaysia ni? 4 lah. 4 ke 5? Ada 5 lah. Mahkamah rayuan, mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan. Banyak lah kan?
Mana hakim yang mana dilantik tu, selalunya hakim dilantik oleh siapa? Yang di-Pertua Agong lah. Mana dia meletakkan hukum tu, kalau kata tak betul, maka dia ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah Maidah ayat yang ke-8. Dalam buku ni ayat ke-4. Saya baca ayat ke-8 tu. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, kerana Allah menjadi saksi dengan adil. Allah kata, hendaklah kamu ni, orang beriman ni, jadi orang yang menegakkan kebenaran. Makna kalau benda tu betul, tegakkan kebenaran, tolak kebatilan. Faham tak? Tapi konteks sangat terkalih. Terkalih kan? Kadang-kadang dia menegakkan kebatilan, kebenaran dinyohkan. Betul tak? Sedangkan Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, adalah kamu ni orang yang selalu menegakkan kebenaran. Dan sesungguhnya Allah tu saksi yang mana sentiasa adil. Contohlah ada orang dia kata, Ustaz, tak sepatutnya saya ni dikenakan hukuman gini. Hakim jatuhkan hukuman gini. Sepatutnya saya tak bersalah. Tak apa. Kat dunia mungkin keadilan itu tidak adil. Betul? Siapa boleh bagi? Allah je boleh bagi. Manusia tak boleh adil. Kadang anak-anak tuan-tuan apa tuan-tuan tak adil? Kak Alung beli hadiah besar sikit, Kak Angah beli kecil nonek tu. Tak adil dah. Anak sendiri pun tak adil kadang-kadang. Betul tak betul? Kadang-kadang kahwin dua, tak adil juga. Bini tua bagi 50, bini muda bagi 300, tak adil juga. Sajalah melewat kot tu. Betul tak? Betul tak betul? Tonton ni betul tak betul dah nak tu. Lama sangat PKP tak berani nak keluar, lama pakai mask pula. Siapa sangka tuan-tuan dah ni kita pakai mask ni? Dulu orang pakai mask ni spray racun je. Kalau ni kena pakai mask, nak pergi shopping mall pakai mask, tutup gitu dapat mata je. Tu pun nasib ada mata. Kalau tak ada mata tak nampak apa. Kan Nah, abang kata tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu. Keadilan ni tuan-tuan pastinya ada yang benar, ada yang tidak benar. Kan? Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Kalau kita tengok hakim kadang letak apa? Hukuman kita rasa orang tu tak bersalah kan. Tiba-tiba salah. Tak kepening kita tuan-tuan. Sebab memang keadilan manusia ni dia tak boleh bagi 100%. Sebab dia berdasarkan apa? Bukti. Bukti ni kena ada siapa? Contoh, saksi. Saksi kan? Kena pula saksi tu saksi palsu. Mai duk mengaku saya tengok, saya memang nampak dia lelaki tu masuk jumpa ni. Dia reka, dia create cerita. Hakim ni dia perhati, dia tengok pada bukti. Allah ni dia nampak semua. Dia tahu semua, tinggal duk bohong dia lah. Esok kalau kita mati duk kata bohong-bohong, jangan harap lah tuan-tuan. Buat tak? Dak. Jangan duk dak sangat lah. Kena dedak pula kan. Dekat akhirat tak ada tuan-tuan yang dikatakan alasan. Di akhirat memang tak ada. Di dunia ni boleh bagi alasan. Oh, saya ada saksi lain. Kan kalau kita pendakwaan kan, ada saksi kita bawa, saksi pendakwaan, saksi pembelaan kan. Tuan-tuan nak masuk mahkamah ni? Tak nak masuk? Try lah buat apa-apa. Wajak ustaz kan? Tak apa, masuk tengok tak apa. Kan? Saya dulu masa praktikal dekat Indonesia kan, kami kena masuk di Mahkamah Syariah depa lah. Masuk tengok di kandang depa punya sistem lain sikit dalam Malaysia ni. Kan? Kadang-kadang tengok yang saksi yang dipanggil pun tak membantu sangat pun, meribiang dia. Cakap apa tu? Orang suruh cerita lain. Kadang-kadang hakim pun ni, kalau kadang-kadang saksi sampai 3-4 orang pun tuan, dia ni cakap lain. Jadi benda tu tak selari. Kadang-kadang kita juga tak boleh salahkan apa hakim juga. Kadang-kadang hakim dia tentukan hukum berdasarkan bukti. Tengok CCTV kan. Contoh kata ustaz, CCTV ni boleh dibukti ya? Boleh. Tapi sekarang CCTV pun boleh tipu. Betul tak? Orang yang tak ada dia boleh editing masuk dia dah. Tu Haji tak ada. Haji ada dalam tu. Tak terkejut kita tuan-tuan. Tengok ada pula malam tu aku. Malam kat lain. Nampak tak? Tu sebab makin dunia ni makin ke akhir zaman, makin hebat tuan-tuan penipuan dan pembohongan yang dilakukan. Sebab tu kita kena berhati-hatilah bab itu itu. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran dalam surah Maidah ayat yang ke-44 ni kan, Allah kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafirun, kufur. Kufur dengan kafir ni sama tak? Ada setengah kafir, ada setengah kufur. Sama tak? Sama ke tak?
sama ya. Kufur kafir sama. Cuma kafir kita tak sampai je orang kafir tu. Kufur ni maksudnya apa? Kufur dengan apa yang Allah kata, kita kufur. Kufur dengan apa yang Nabi kata, kufur. Maksudnya kufur ni berpaling, tak suka, menentang. Ini kufur. Sebab tu jangan kita kufur. Orang yang kufur ni kata Allah apa? Menghukum ikut nafsu, hawa nafsu. Kadang-kadang hakim ni dia letak hukuman sebab desakan. Asakkan ya. Ada orang tanya, Ustaz, adakah hakim ni didesak? Kadang-kadang contohlah kes-kes yang berprofil tinggi kan, hakim ni dia nak buat keputusan pun dia takut. Patut hakim tak boleh takut keputusan. Sebab dia yang tentukan hukuman. Tiba-tiba dia takut sebab orang tu VVIP. Betul tak tuan-tuan? Betul tak betul? Cuba tengok orang kebanyakan, senang je jatuh jawatan. Senang je jatuh hukuman, betul tak? Kena dia tu pangkat tinggi sikit, ataupun dia politician dan sebagainya, kadang-kadang ambil bertahun. Pelik tak? Pelik ke tak pelik? Sebab apa tuan-tuan? Sebab susah. Tu dunia lah. Kalau kat akhirat dia tak ambil berpuluh tahun. Lalu tu kena balun. Kat akhirat dah nak kena cari peguam bela tu. Dah. Kat dunia boleh cari peguam bela kita yang hebat. Kita bayar 300,000. Dia punya hujah memang bestnya. Walaupun bohong. Tuan-tuan nak jadi peguam bela ni, peguam yang bercakap nak bela orang yang kena salah ni. Dia kena cakap pandai ya. Kalau tuan-tuan duduk diam, tak boleh dia peguam bela. Silakan peguam bela. Saya tak ada apa nak cakap. Dia peguam bela ni, dia jual elok-elok. Dia pandai, kadang-kadang dia punya bukti pun tak kukuh sangat pun. Tapi sebab dia pandai cakap. Dia pandai main ayat, dia pandai main emosi. Orang dekat dalam dewan tu jadi emosi kan. Nampak macam dia betul. Sebenarnya salah. Tapi sebab emosi dia main, orang kata betul. Dia memang salah. Nampak? Itu. Sebab tu orang sanggup berhabis duit tuan-tuan berpuluh ribu kan. Ada orang kata, Ustaz, seronok dia hakim ni. Seronok dia peguam ni. Sebab apa? Dapat duit banyak. Betul tak? Ada sini yang jadi peguam? Ada? Yang pencen ke ada? Tak ada. Peguam ni duit banyak. Kalau menang satu kes, tuan-tuan, banyak duit dapat. Bukan RM1, RM2. Kan? Kalau pula membela orang yang berprofil tinggi ni, juta lah. Bukan sikit. Sebab tu, kita ni tuan-tuan, kalau boleh lah tuan-tuan, kalau kita bersalah, ngaku salah tu lah, boleh. Kenapa kita nak cari penyakit, nak kena tipu, nak kena pusing sana, apa sebab? Pening kepala hakim nak cari bukti. Kenapa orang yang bersalah, kenapa dia tak mengaku dia bersalah? Cepat sikit lah tuan-tuan prosedur tu kan. Tidak nak bertangguh setahun, 2 tahun kan. Kenapa bukan orang kita. Kenapa kita ni manusia ni tak mau mengaku salah, betul bang? Sedangkan dia bersalah. Tuan-tuan kalau bersalah, mengaku salah. Saya salah ada. 1/10. Itu pun belum tentu. Kena kawan kita, jangan satgi masuk, seumur hidup. Kita tadi nak mengaku jadi macam kaku Ustaz. Juga semua hidup tipu biar nampak. Sebab tu saya kata tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jadi orang yang kufur disebabkan yang mana menghukum satu perkara yang tidak berteraskan apa yang Allah katakan. Apa yang kita kena rujuk paling utama sekali? Nabi sebut dah, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. 2 benda. Kalau kamu pegang 2 benda ni, maka kamu takkan sesat dunia dan akhirat. Apa? Quran dan hadis. Ada orang kata, kalau kita tengok hukuman sekarang, apa orang kata? Law ni apa? Syariah satu lagi apa? Civil kan. Civil ni tak adil Ustaz, dia kata. Tak adil. Sebab ialah orang kena hukum gantung. It's not fair lah Ustaz. Apa hak kita ni nak gantung orang? Kita ni tak ada hak untuk membunuh orang. Kan? Kalau fikir betul tak? Tak ada hak. Yang mematikan manusia, yang mencabut nyawa kita ni siapa? Yang berhak? Siapa? Allah. Tetapi kalau bab-bab yang tertentu, kan Nabi Muhammad SAW sendiri pun ada membuat hukuman-hukuman yang berteraskan Islam itu, ada hukuman pancung dan sebagainya, betul? Tapi kita ni tuan-tuan di Malaysia berteraskan yang banyaknya sivil. Mahkamah syariah ni sekadar cerai. Kan? Apa lagi tuan-tuan mahkamah syariah ni? Faraid kan? Itulah. Tu pun dah naik taraf tu, kira A lah. Tidak tuan-tuan, dulu kalau orang nak bercerai tunggu lama nak mampu. Kena pula laki tu tak boleh main sokmo, laki tu. Sasat cuti, sasat tak boleh main, sakit perut, cirit.
Sampai kena keluar waran tangkap baru mai. Dosa tau orang macam tu. Yang mana banyak sangat alasan. Orang perempuan ni bila dah kena cerai, dia pun nak sah ke benda tu, nak bahagi pula atau pencarian. Dia dah buat lambat. Ni orang lelaki saya ingat ni. Kan, ikut nak kahwin lain ke, cerai baik-baik, bagi siap-siap atau pencarian semua, settle siap-siap. Kan? Tak ada ni. Tak orang berani ya. Dia kahwin 2-3 ni bukan jahat, baik. Bukan jahat. Yang jahatnya calas bini orang, tu jahat. Ada orang dia balas bini orang. Kan? Suka bini orang, pelik tu tuan, kan? Itu. Allah sebut dalam Quran lagi. Dalam surah Maidah ayat ke-50, Allah kata sesungguhnya itu patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukuman jahiliah, padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan tiada siapa yang boleh membuat hukum lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih. Maknanya lebih sekali apa? Gantung lah. Pernah tengok orang kena hukum gantung? Nak tengok? Nak tengok tak? Try lah. Nak tengok dia tak boleh orang tertentu, dia ada orang tertentu je boleh masuk tengok. Tuan-tuan, orang kena hukum gantung ni, saya cerita je dah lagi no. Orang kena hukum gantung ni tuan-tuan, kan? Gantung mati ni tuan-tuan tak sampai 1 minit pun dia kepok ni. Ni apa ni? Halko ni, pak. Dia. Dan dia punya tali gantung tu tuan-tuan, dia ikut berat badan. Tuan-tuan macam tuan-tuan ni banyak tali gantung macam tuan-tuan berat ni. Ni kalau macam tuan-tuan banyaklah spare. Kalau yang badan berat tu dia tak berapa banyak spare sangat sebab dia ikut kuantiti berat. Tali gantung tu. Kalau tali gantung tu berat dia boleh kapasiti sampai 50 kilo je, dia tak boleh lebih. Tak lagi putus. Ataupun ada something wrong. Kalau tuan-tuan pergi jumpa wadah penjara, dia cerita kan. Kalau kata berat, contoh 120 kilo. Dia tali dia ada khas tu. Supaya senang sikit. Tapi dulu tak ada yang besi tu kan. Kalau ni dia besi tu cepat sikit mati. Tengok kan. Kalau kat negara asing dia cucuk. Cucuk apa kan? Ubat. Cucuk mati. Yang mana lebih syok? Yang mana syok ni? Cucuk ke gantung? Gantung kan. Itulah. Jadi ada perkara-perkara yang mana kita kena lihat balik. Itu tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok, perlulah diingatkan doa orang yang dizalimi oleh seseorang itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tengok, orang yang dizalimi ni doa dia dimustajabkan. Dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita dizalimi, doalah pada Allah. Jangan ada tulis dalam Facebook. Jangan duk kecam-kecau orang. Bergadulah pada siapa? Pada Allah Subhanahu. Kalau tuan-tuan tengoklah, dalil ni pun saya dah sebut dah. Sebelum ni kalau tuan-tuan tengok dalam buku tuan-tuan, saya ulang balik berkenaan itu, muka surat yang ke-70. Allah sebut, Nabi sebut salasun dakwatin mustajibatun. 3 jenis doa yang mustajab tambah syak lagi. Doa orang yang dizalimi. Ni antaranya. Muka surat 70 tu tak boleh tengok. Antaranya doa orang yang dizalimi. Dizalimi macam mana? Dikenakan tindakan, dikhianati, dianiaya dan sebagainya, maka doanya tak ada ijab. Boleh tak doa, ya Allah Tuanku, bagilah hakim ni mampu cepat sikit, kau ajak sangat, boleh? Boleh macam tu? Kau tuan-tuan buat macam tu? Kan doa orang dizalimi dimustajab kan? Tuan-tuan pun doa, ya Allah, bagilah hakim ni pendek umur, kena kecil manis ke, mati terus. Boleh macam tu doa? Gitu, boleh? Sebab ayat mudah, boleh gitu doa gitu? Tak boleh. Sebab doa ni semestinya doa yang baik. Doa yang buruk Allah tak mustajab. Contoh, doa yang baik apa? Ya Allah, bagilah dia kesedaran. Bagilah dia kekuatan. Bukalah minda ya Allah supaya lepas ni dia menghukum orang menggunakan kepakaran, menggunakan kebijaksanaan, bukan atas dasar kepentingan dan sebagainya. Maka itu doa tu bolehlah. Tapi kalau kita doa menjahanamkan orang, kita doa untuk merosakkan orang, maka perkara itu tidak dibenarkan. Itu tuan-tuan. Dan kalau kita tengok lagi tuan-tuan, dalam hadis yang lain juga, baginda Nabi Muhammad SAW menyebut, hadis ni riwayat Al-Hakim. Nabi kata la yaqbalullahu salatan imamin hukama bi khairin ma anzalallah. Allah tidak menerima solat pemimpin yang berhukum bukan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menerima, la yaqbalullahu salata imamin,
Allah tidak menerima solat pemimpin yang berhukum. Allah tak terima solat. Solat as-salatu imanuddin. Solat tiang agama. Solat perkara pertama yang dihisap. Kalau solat dia bagus, amal okey. Kalau solat tak bagus, amal jelek. Mana-mana orang, terutamanya pemimpin yang ada power, dia menghukum orang tanpa keadilan. Contoh kan, dia menaya orang kan. Dia ada kuasa, dia anaya orang. Contoh macam mana tuan-tuan? Orang berniaga contoh kan. Orang berniaga kan, tak ada lesen kan. Itu tak apalah. Ni ada lesen, pergi rampas juga. Itu kan satu penganiayaan. Orang berniaga kat semalam contoh kan. Ni penguatkuasa dan sebagainya. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana penguatkuasa yang merampas barang yang mana kami jual? Bukan dia rampas sikit tuan, semua sekali angkut. Kan? Kali dengan meja, bukan meja saja, kerusi, semua ambil. Adakah mereka merampas? Maksudnya kalau melihat kepada undang-undang, kalau elemen yang mana peniaga tu berniaga tak ada lesen, maka adalah hak pemerintah untuk ambil. Kecuali lah dia ni tak bersalah pun, kita ambil juga, rampas juga. Maka itu dikira sebagai keadilan yang tidak adil. Memberi keadilan atau menghukum perkara yang tidak adil. Maksudnya hakim ni tuan-tuan terletak juga kepada kepimpinan. Mana orang yang menghukum dia ada kuasa. Ada kuasa macam tuan-tuan. Ada kuasa orang lelaki, kuasa dia penuh pada isteri dia. Dia menghukum isteri dia tanpa asbab yang munasabah. Ataupun sebut munasrawak kan. Bukan munasabah, munasrawak. Pukul, tampar, sepak terajang, tanpa benda yang betul dibuat. Maka perkara itu tidak dibenarkan. Boleh pukul suami isteri? Boleh? Contoh tampar isteri tuan-tuan, boleh? Saya tanya tuan-tuan, mudah. Nabi Muhammad SAW pernah tak tampar isteri dia? Tuan-tuan pernah tampar isteri tuan? Tak pernah? Oh, bagus orang ni. Jangan tampar isteri marah ke apa, buat tetau lah. Pemimpin yang baik, bila dimarah, dia sabar. Nabi, pemimpin yang ulung kan? Apa yang Nabi tak kena? Tuan-tuan pernah kena baling najis? Lalu keluar masjid surau ni tak kena, orang baling kelepuk kena kat muka. Pernah kena? Tak pernah. Sekali suruh orang buat sekali tengok. Mengamuk. Bukan sekadar mengamuk, asal ambil parang, potong kepala. Kena pula taik tu, taik babi pula lagi marah. Nak kena samak semua kan. Nak kata tuan-tuan, Nabi ni pemimpin yang ulung. Apa yang tak kena pada Nabi Muhammad SAW? Semua banyak kena. Tapi Nabi tuan-tuan menghukum tidak mengikut nafsu. Betul tak Nabi? Tengok Nabi kan, dia hukum orang tak ikut nafsu. Ada orang hukum orang ikut kemarahan, ikut nafsu. Inilah tuan-tuan orang yang mana bila menghukum mengikut hawa nafsu syaitan. Ini tuan-tuan. Tak maaf sebut dah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang lain juga, baginda Nabi Muhammad SAW menyebut, Nabi kata apa? Seseorang hakim berada di syurga, manakala dua orang lagi berada di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu berhukum dengannya, maka dia berada di dalam syurga. Dia mengetahui kebenaran dan dia menetapkan hukum tu melalui kebenaran. Maka Nabi kata for sure dalam heaven, syurga. Mudah tak? Hakim. Mudah. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Faham tak tu? Ayat tu. Benih nampak tuan-tuan. Nabi kata dah, buat hukum benar, syurga. Dan Nabi kata lagi apa? Hakim yang mengetahui kebenaran namun menyimpang daripadanya dengan sengaja. Simpang. Sebab tu dalam surah Fatihah kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim kan? Berapa kali tuan-tuan baca? Semayang ni. Sehari semalam berapa kali? 5 waktu semalam berapa kali Fatihah baca? 17. Betul tak? Ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba benda tu betul menyimpang kita. Sedangkan kita dah minta pada Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan lurus, bukan jalan yang engkau murkai. Kita minta sokmo setiap hari. Tapi pelik ya? Ada orang yang semayang tapi jatuhkan hukuman ikut kepada benda yang tidak benar. Kan? Kita tengok tadi
tanyalah ustaz. Tengok. TV3 ni, tak tengok pergi. Ustaz, apa nama dia? Ustaz Nizam. Apa Nizam ke apa? Lupa lah. Orang tanya dia, kenapa orang yang semayang, orang yang alim, pakai jubah apa, tapi tak jujur? Mampu nak jawab. Dia pun live tuan-tuan. Kalau saya live pun tuan-tuan, nak jawab kena fikir kan tu. Nak jaga hati orang pakai jubah apa tu. Dia kata kenapa orang yang mana pakai jubah, pakai kepiah, pakai serban, kadang-kadang dia tak jujur, dia lagi jahat daripada orang yang tak pakai luar jin. Orang pakai luar jin tu baik ke? Orang yang tak semayang tu baik ke? Dia lebih adil daripada yang macam tu. Oh, nak jawab macam mana tu? Kalau tuan-tuan jawab macam mana? Tengok live ni. Nak jawab macam mana? Ha? Memanglah tuan-tuan, sebab kejujuran itu bukan letak pada pakaian. Betul? Orang kita kalau tengok pakaian ni macam saya jubah ni kira baik ha? Oh, ahli syurga lah. Betul? Betul ke tak betul ni tuan-tuan? Tuan-tuan ni marah betul apa? Kita tengok Allah, serban ni kalau balut sampai ke jubah tu kira baik tu. Cuba tengok ke seluar pendek. Kita kata apa? Ahli nar. Ni ada kita tu. Kita hukum betul-betul ya. Orang tak semayang. Kita kata apa? Orang tak semayang. Kita lalu naik motor ni. Orang tu pergi pakai kedai, kita kata ni memang pok-pok tak semayang ahli neraka. Kadang-kadang keluar mulut kita tu. Kita kadang-kadang hukum orang pun ikut nafsu kita. Sebab kita hukum macam tu. Sebab kita rasa kita baik. Betul tak? Tak ada orang hangguk ni. 2-3 orang yang hangguk. Saya cakap dengan siapa pun saya tak tahu. Tak payah pergi tinggi-tinggi hakim syari'i ke apa, tak payah. Tengok kita hukum orang pun tak betul dah. Betul tak tuan-tuan? Orang ni contoh apa? Surau orang main contoh apa Ramadan tu lepas kan. Dia tak pernah main masjid, tak pernah main surau. Tapi Ramadan dia main sebab dia buka puasa. Kita pandang seleng dah. Main nama kedarah tu. Hukum masalah. Ha, tambah pula dia tak pernah main, tiba-tiba duduk depan. Pandang seleng lah. Tunjuk bagus je tu. Nak hukum masalah dah. Tak payah pergi jejuh, tak payah pening-pening jejuh. Tengok ni dengan mata kepala kita. Faham tak tuan-tuan? Faham tak maksud tu? Yang kita jahat sangat ni. Keadilan tidak diletakkan pada tempat yang betul. Keadilan ni apa? Meletakkan perkara di tempat yang betul. Di tempat yang benar. Itu keadilan. Yang kata bukan keadilan ni, menyimpang daripada tempat yang benar. Faham tak? Sebab tu nak jadi orang yang baik ni, dia kena positif. Tuan-tuan kenal tak Datuk Fadilah Kamsah? Pernah jumpa Datuk Fadilah Kamsah? Tak pernah jumpa? Saya semua jumpa sebab saya duduk kuliah dekat masjid kat surau rumah dia. Dia ni tuan-tuan, saya duduk tengok TV tuan-tuan, dia kelakar kan. Jumpa depan-depan, baik tuan-tuan. Orang psikologi ni tuan-tuan, dia positif. Dia tak ada negatif. Kita ni ada negatif thinking kan. Tengok, jahat mempuih. Ha tu, negatif thinking. Dia ni orang psiko, tengok tuan-tuan, semua baik belakang. Sebab dia positif banyak. Sembang dengan dia, saya tak pernah sembang dengan dia. Dia kata, cerita pasal buruk orang. Saya ada lah juga kata. Dia tak ada yang dia cakap tu. Dia ni jahat. Tak ada. Dia semua cakap benda yang positif. Kita tengok, punya orang macam ni. Kita tengok TV kan, ingat ke dia hafal skrip. Rupanya memang dia hidup positif. Bila dia positif, dia akan tentukan hukum melalui perkara yang benar. Tu orang positif. Sebab tu hakim ni tak boleh bercampur dengan orang. Tambah hakim yang nak tentukan contoh satu hukuman kan. Dia bukan boleh keluar minum TO dengan tuan-tuan. Malam tu, jom lepak hakim. Kena TI hebat 3 cawan. Boleh keluar? Boleh keluar. Sebab nanti takut pengaruh itu datang. Kita mesti tanya, esok kata dengar ada hukuman kan. Kawan aku berapa tahun kena hukuman? 5 tahun. Kuranglah setahun. Takkan tak boleh kira kawan-kawan. Nampak? Kita punya perangai kan macam tu. Takkan tak boleh kurang-kurang sikit. Dia buat tawar-menawar. Esok tuan-tuan depan Allah takkan tak boleh kurang sikit kot. Bagi kurang sikit. Agak Allah bagi. Allah bagi. Ni orang kata buat Allah macam pakcik dia apa ya? Boleh kurang sikit. Jangan harap. Kat dunia ni tuan-tuan ada pertimbangan. Dekat akhirat tak ada pertimbangan. Kalau salah, maka tetap dipersalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan berada dalam neraka, dan hakim yang menetapkan keputusan tanpa ilmu, maka dia berada dalam neraka. Ilmu jelek. Ada tak hakim tak ada ilmu? Hakim kat dunia, kalau kita ambil kat Malaysia ni semua bebas. Dia ada orang apa? Macam saya tak boleh dia hakim. Tak boleh sebab saya tak pandai nak membela orang, tak pandai. Walaupun saya bidang syariah kan.
Boleh jadi hakim syariah boleh. Tapi saya tak mau nak jadi. Sebab saya duk rasa kalau benda ni, kalau jadi hakim syariah ni payah, takut salah bagi hukuman. Kita ni pun amalkan banyak pun. Amal yang ada pun nak tutup yang dosa dulu-dulu pun tak cukup. Ni pula nak hukum orang. Silap hukum orang, tuan-tuan, orang menyumpah kita. Orang doa ni, doa zalim tadi. Oh, hidup susah. Tuan-tuan pernah jumpa hakim tak? Cuba tengok hakim. Serabut macam apa tu? Rambut menggerbang. Ada tuan-tuan tengok hakim bersikap rapat. Banyak yang rambut. Dia pening tuan-tuan nak fikir pasal orang. Saya duduk pejabat agama pun setahun pun pening. Dia dengar cerita orang pun pening dah. Cerita tak buruk saja. Tak ada hal mana. Tu kira laki bini tu. Dia main cerita tu kira buruk lah. Laki tak pandai basuh baju, laki makan kedarah, tidur lena. Ada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Dia nak berhenti dah ke? Nak berhenti lah? Ikut SOP tuan-tuan sini. Ada tempat dia tak bagi berhenti. Terus. Ya, saya pun terkejut suruh terus. Kan? Itu. Jadi itu antara hadis lah ya. Yang mana hakim ni betul lah. Orang kata sebelah neraka, sebelah syurga. Betul ya? Ni hadis dah. Hadis ni riwayat Al-Hakim. Ada juga hadis riwayat lain juga, sama juga ni. Yang tuan-tuan boleh baca muka surat 125 ni, lebih kurang yang sama. Mana-mana hakim yang mana menetapkan perkara yang tidak benar, benda tu benar tapi dia tetapkan benda tidak benar, maka dia akan melangkah selangkah masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan di sini yang mana ada kuasa untuk menetapkan satu keadilan, tetaplah keadilan itu dengan benar. Boleh tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak boleh tetapkan jadi orang yang boleh menetapkan hukum, jangan jadi. Mudah je bagi orang lain. Tuan-tuan jangan duk uluk nak pergi jadi juga. Takut-takut tuan-tuan lagi dicampakkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah tuan-tuan, kita nak pengakhiran hidup kita dalam keadaan yang baik. Betul tak tuan-tuan? Jadi saya pun nak terang pasal hakim ni, tuan-tuan bukan hakim pun, cuma nak saya kerik sikitlah cerita tentang masyarakat. Kalau tentang hakim tuan-tuan bukan hakim pun. Pergi mahkamah, saya tanya dia pergi mahkamah pun tak pernah. Jadi saya pun lagi pening. Dia geram tuan-tuan, letih tuan-tuan. Nak bagi hukuman, lepas tu nak tentukan hukuman. Penat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau ada pilihan, jangan jadi hakim lah, jadi benda lain. Jadi tukang baiki kereta orang lagi bagus. Daripada nak jatuhkan hukuman pada orang. Sebab silap jatuh hukuman, maka masuk kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Faham tuan-tuan? InsyaAllah nah. Jadi pada bulan depan insyaAllah kita masuk dosa besar yang ke-27. Ini menarik ni. Suami yang membiarkan isterinya berzina dan terlalu bersangka baik terhadapnya. Bagus. Dia husnuzon saja. Bini pergi pusat pelacuran. Bini pergi masuk hotel dengan bos. Dia husnuzon. Tahu tak husnuzon? Bersangka baik. Sedangkan nampak terbukti, hang kena pergi tengok lah kan. Betul tak? Ini yang kata wadayus. Ini kita akan bincang. Apa itu dayus? Yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa cukup sekadar itulah untuk malam ni. Dah masuk waktu isyak lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham lah berkenaan hakim yang jahat ni. Tak semua hakim jahat. Ingat tu, tak semua hakim jahat. Ada hakim yang baik, ada hakim yang jahat. Kan? Jadi kita ni kalau kena hakim jahat, nasib lah buat macam mana. Itulah keadilan di dunia. Kan? Nanti pembelaan kita yang sepenuhnya di akhirat. Di dunia ni mungkin tak adil bagi kita, tapi di akhirat tuan-tuan kena percaya keadilan itu pasti akan menjelma juga insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan depan. Ada siri yang akan datang insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan dia sendiri. Saya mohon maaf banyak jika ada terkhilaf, terkasar bahasa, tadi ikut sebut lebih kurang. Lama tak main sini tuan-tuan. Jadi seronok pula kuliah tuan-tuan. Tengok hari ni ramai pula. Orang perempuan dia punya marah ke AJK. Haram JK tak pergi masuk. Hang tanggung dosa. Loh aku pula tanggung dosa. Marah AJK sebab tak bawa sejadah. Lah ni mai semayang tak bawa sejadah dah bulan September ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan sebelum saya tutup lah sikitlah promote. Hari Jumaat ni saya di TV Al-Hijrah. Dia tuan-tuan boleh tengok pukul 7 pagi. Assalamualaikum Ustaz, pukul 7 pagi. Saya akan bahas tajuk tanda Allah sayang kita. Comel tu. 4 topik yang saya akan cakap tu. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok lah. Saya dah 4 kali masuk TV ni. Tuan-tuan doa lepas ni masuk TV 3 pula. Kan? Saya dapat tawaran nak masuk apa? Selamat Pagi Malaysia. Kan? Tu live tu. Takut aku live. Dalam TV silap cakap kan. Selalu ni buat rakaman ni tak apalah. Tuan-tuan doakan insya-Allah mudah-mudahan kot lepas ni kan. Mana tahu kan.
Kan. Tuan-tuan doa dengan saya tak ni? Macam tak syukur tuan-tuan jumpa lagi. Tak faham banyak lawak lah. Lama tak jumpa, gurau lah. Ya, gurau. Jangan serius sangat. Tengok macam nak makan orang pun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hujan ke? Rasanya betul-betul.